Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, matematik untuk tajuk tingkatan 3, kita masih lagi belajar bab 1 indeks. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 1.2.4 menentusahkan A indeks sifar bersamaan dengan 1 dan A indeks negatif N bersamaan dengan 1/AN dan A tidak sama dengan sifar. Maksudnya nilai A mesti nilai bukannya sifar. Okey, so untuk tajuk hari ini kamu rujuk buku teks bermula muka surat 14. Okey, so ini hukum indeks yang seterusnya nah. Apa sahaja indeks yang kamu dapat nilai sifar, jawapan kamu kena berakhir dengan 1. Dan jika indeks tu negatif, okey, negatif, kamu kena buang negatif dan kamu kena tulis dalam bentuk pecahan macam ni. Okey. So sebab tu dalam indeks saya dah sebut berkali-kali, cara kamu menulis tu akan mempengaruhi jawapan kamu. Okey, selagi kamu tak tulis sehingga bentuk yang termudah, bermakna kamu tak selesaikan soalan dan kamu akan kehilangan markah. Okey. Okey, nota dekat sini, suatu nombor atau sebutan algebra. Okey, nombor tu nombor lah. Okey, sebutan algebra yang ada pemboleh ubah. Okey, yang mempunyai indeks sifar. Okey, indeks sifar apa sahaja yang mempunyai indeks sifar akan memberi nilai 1. So yang inilah nak A indeks sifar ni jawapannya akan jadi 1. Okey, secara generalisasi A indeks sifar sama juga dengan 1 dan A tu mestilah bukan sifar nah. Okey, contoh. Dekat sini yang pertama ni contoh untuk nombor lah. Asas dia nombor 2 indeks sifar. So bila kamu dapat 2 indeks sifar, kamu kena tulis jawapan akhir kamu adalah 1. Tak boleh berhenti dekat 2 indeks sifar. Okey, yang kedua ni adalah indeks dalam bentuk algebra. Okey, M asas dia algebra iaitu M indeks sifar pun sama. Jawapan akhir kamu kena tulis 1. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, secara generalisasi A indeks negatif N. Nampak sini A tu asas dia dan indeks dia negatif. So bila indeks negatif pun tak selesai lagi, kamu kena tukar tulis dalam bentuk macam ni, dalam bentuk pecahan. Dan A juga bukan sifar. Maksudnya asas tu mestilah nombor ataupun algebra. Okey, contoh dekat sini 2 indeks negatif 2. Nampak di sini indeks dia negatif. So kamu kena tukar jawapan kamu dalam bentuk pecahan, dia akan jadi 1/2 indeks 2. Okey, so nampak negatif dah tak ada. Begitu juga dengan algebra, M negatif 3 bersamaan dengan 1 asas M indeks 3. So kita kena buang tanda negatif. Bila buang tanda negatif, jawapan kamu kena dalam bentuk pecahan macam ni. Ni semua ni kena hafal ni. Nah. Okay, cara kamu nak menulis tu, jawapan akhir kamu tu. Okey, so ruangan buletin. Okey, ada ruangan buletin kat sini. Indeks negatif. Okey, yang ni lah. Nah, yang saya baru tunjuk tadi. So, indeks negatif ialah suatu nombor. Okey, suatu nombor atau sebutan algebra juga yang mempunyai indeks bernilai negatif. Macam ni lah. Ini untuk nombor. Asal dia nombor. So, indeks dia ada nilai negatif 2. Yang kedua ni, indeks dia dalam bentuk algebra. Asas dia algebra. So, indeks dia dalam ada tanda negatif. So, kena faham. Bila ada tanda negatif, macam mana kamu nak tulis jawapan akhir. Okey. Ruangan tips. Okey, yang ni ulang balik tadilah. Nah, hukum tadi A indeks negatif N. So, akan tulis macam ni akhir jawapan kamu. Okey. Sekiranya dia bagi A, N, kamu boleh tulis dalam bentuk macam ni. Dia akan terbalik daripada tadi lah. Dia ada negatif. Di bawah dia ada negatif. Okey. Kalau kamu nampak asas dia dalam bentuk pecahan. Yang nombor 3 ni. Perhati nombor 3 ni lah. Asas dalam bentuk pecahan. Indeks negatif. So, macam mana kamu nak buang negatif? Kamu kena terbalikkan asas. So, indeks kamu dah tak ada negatif. Nampak? So, banyak teknik-teknik kat sini. Teknik menulis. So, kena perhati betul-betul cara menulis. Okey. So, kena ambil berat berkaitan dengan indeks untuk cara menulis. Okey, kita teruskan dengan contoh. So, untuk hari ini, kita banyak contoh lah. Okey, dan setiap contoh tu ada bentuk-bentuk yang berlainan. Sebab tu banyak contoh. Okey. So, kita lihat contoh yang pertama. Nyatakan setiap sebutan berikut. Okey, nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks positif. Maksudnya cara kita menulis. Soalan diberi dalam indeks negatif, kita kena tukar jadi indeks positif. Itu maksud soalan ni. So, kita lihat soalan yang pertama. Soalan A.
Okay, soalan A, asas A, indeks negatif 2. Kamu nampak di situ. Indeks dia negatif, kita nak tukar jadi positif. Macam mana nak tulis? So, kita kena tulis 1 per A, indeks 2. Macam tu. Nah, cara tulis saja nah. Okey, so kita lihat pula B. Okay, untuk soalan B. X, okay, X. Indeks dia negatif 4. So, asas dia adalah X. Indeks dia adalah negatif. So, macam mana cara nak tulis? Okay, 1 per X. Indeks 4. So, nampak? Dah tukar jadi positif. Okay. So, kita lihat yang seterusnya. Nombor C. Okay, nombor C. Okay, sekarang dalam bentuk pecahan 1 per 8. Indeks ada negatif. 1 per 8 indeks negatif. So, macam mana kita nak tukar jadi positif? So, dia akan jadi asas dia 8. Indeks dia positif 5. Macam tu. Mudah je. Tukar cara tulis saja. Okay. So, yang seterusnya nombor D. Okay, nombor D. 1 per Y. Indeks dia negatif 9. So, kita tukar jadi positif. Y positif 9. Okey, nampak? Okey, cara kamu menulis saja. Bukannya ada apa? Ada pengiraan cara menulis saja. Okey, kita sambung dengan E. Untuk E 2M. Okey, sekarang asas dia ada nombor dan juga algebra. Negatif 3 indeks. So, macam mana kita nak tulis? So, nombor tu kita letak sebagai pengangka. Okay. So, penyebut dia akan jadi M indeks 3. Itu cara dia. Bila ada algebra tu ada asas ada nombor dan juga algebra. Okay, nombor F. Okay, nombor F 3. Okay, ni pecahan 3 per 5. Okay, 5 nah bukan 6 nah. 3 per 5. Okay, 3 per 5. And indeks negatif 8. So, bila ada pecahan macam ni, okay, 3 tu kita kekal sebagai pengangka. So, penyebut dia adalah 5. And indeks 8. Macam tu. Okay. Seterusnya nombor G. Okay, nombor G 2 dalam kurungan 2 per 3. Indeks negatif 10. Dah. So, kita nak tulis sebagai positif. Kita terbalikkan pecahan tadi. Dia akan jadi 3 per 2. So, indeks dia jadi positif 10. Okay, dan yang seterusnya, yang terakhir untuk contoh 1, H. Okay, indeks asas dia pecahan X per Y. Okay, indeks dia negatif 7. So, kita nak tukar jadi positif. Terbalikkan atau songsangkan pecahan menjadi Y per X. Dan indeks dah jadi positif. Iaitu positif 7. So, asas kita letak dalam kurungan. Okey, so kamu lihat di sini. Contoh 1 sahaja ada 8 contoh yang berbeza-beza. So, fahamkan kenapa jawapan dia jadi macam ni. Semua ni adalah berkaitan dengan cara menulis saja. Menukar cara bentuk kita menulis. Daripada indeks yang ada positif, kita jadi indeks yang ada negatif, kita tukar jadi indeks positif. Okey, untuk soalan atau contoh nombor 2, kita nak tulis pula setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks negatif. Okey, tadi indeks positif, sekarang kita nak tulis dalam bentuk indeks negatif. Okey, so untuk contoh 2 ada 2, 4, 6 contoh. Okey, kita lihat contoh yang pertama, contoh A. Okey, soalan 1 per 3 indeks 4. So, kita nak tukar jadi indeks negatif
Dia akan jadi 3, indeks negatif 4. Okey. Okey, untuk B. Okey, soalan 1 per M, indeks 5. Okey, so jawapan kamu akan dapat M, indeks negatif 5. Okey, untuk soalan C. 7 indeks 5. Okey, 7 indeks 5. Okey, kita tukar jadi negatif, akan jadi 1 per 7 indeks 5. Okey. Seterusnya soalan D. Contoh D. N indeks 20. So, tukar jadi indeks negatif akan jadi 1 per N, indeks negatif 20. Okey, so ini soalan D. Contoh E. Okey, indeks asas pecahan 4 per 5, indeks 8. So, nak gantikan jadi indeks negatif pun sama, terbalikkan. Asas dia akan jadi 5 per 4, indeks negatif 8. Dan yang terakhir, F. Okey, asas M per dengan N, indeks 15. Okey, tukar jadi negatif, songsangkan asas N per M. So, negatif, indeks akan jadi negatif 15. Okey, senang saja lah. Okey, so ada 6 contoh. Untuk contoh 2, kita tukar kepada bentuk indeks negatif. Kita dah sampai ke contoh nombor 3. Okey, untuk contoh nombor 3 ni soalan yang ada pengiraan lah. Okey, permudahkan setiap yang berikut. Okey, sebelum kita lihat contoh, ada tips dekat sini. Kamu kena ingat, diulang dah banyak kali. Okey, apabila Y indeks sifar, okey, apa sahaja indeks yang nilainya sifar, jawapan kamu kena tulis 1. Dan apa sahaja nilai yang indeks dia 1, jawapan kamu kena tulis asas sahaja, tanpa indeks. Okey, boleh tak? Okey, so kena ingat, kena betul-betul faham. Okey, perkara-perkara yang penting. Tips, peringatan, semua tu kamu kena ambil berat. Okey, so untuk contoh 3, ada 3 contoh. Okey, kita lihat contoh yang pertama, contoh 3A. Okey, kita nak permudahkan 3 indeks 2 darab 3 indeks 4 bahagi 3 indeks 8. So, kalau kamu perhati, bila kamu buat soalan indeks, kamu kena faham soalan indeks ni, operasi apa yang terlibat, kena tengok, kena lihat asas dia sama atau tidak. So, jika kamu lihat soalan A ni, asas dia sama, semua 3 dan semua 3 lah. Dan operasi yang terlibat, darab dan bahagi. So, kena ingat hukum indeks, bila darab kita tambah, bila bahagi kita tolak. So, step yang pertama kita tulis saja asas, satu sekali saja kita tulis. So, yang lain kita joinkan. 2 dan 4 ni kita tambah. Kenapa tambah? Sebab operasi darab. Dan 8 ni kita kena tolak. Sebab apa tolak? Sebab operasi bahagi. Macam tu. Kita join sekali terus. Okey. So, kamu akan dapat jawapan. Okey, asas 3. So, kamu carilah jawapan sini. Ni buat macam biasa lah. Okey, 2 tambah 4. 6. 6 tolak 8. Nampak? 2 tambah 4 tu 6. 6 tolak 8 berapa? Negatif 2. Nampak? Negatif 2. Okey, so selesai dah ke? Belum selesai lah sebab indeks ada negatif. Tadi kita dah belajar. Jika indeks tu negatif, kita tukar jadi positif. So, macam mana kita nak tukar jadi positif? Okay, kita letak 1 di atas. Penyebut dia akan jadi 3, indeks 2. Nampak? So, kita dah gabungkan dengan apa yang kita belajar tadi. So, soalan permudahkan ni dah gabungkan dah.
Daripada hukum yang pertama, operasi darab, hukum yang kedua, operasi bahagi. Lepas tu ada indeks negatif. Macam mana nak tukar indeks negatif jadi indeks positif. So, dah gabungkan dah beberapa hukum. Okey, so kita lihat contoh B pula. Okey, contoh B. Indeks asas 2, indeks 4. Okey, indeks yang ada kuasa. Kuasa dekat luar ada 2. Okey, darab. Okey, asas 3, indeks 5. Okey, ada kuasa di luar iaitu kuasa 3. Okey, dan indeks ni adalah pecahan. Okey, di bawah adalah 2. Indeks 8. Okey, darab 3. Indeks 6. Dan ada kuasa 2 di luar. Okey, bermakna penyebut dia berkongsi kuasa yang sama iaitu kuasa 2. So, kita selesaikan. So, kita boleh terus cari nilai lah. Sebab soalan ni dah soalan penyelesaian masalah. Tak perlu lagi nak tulis 2, 4 darab 2, darab 3, 5 darab 3. Terus dapat nilai. So, 2. Okay, kamu darab lah sini. Kan? Indeks yang ada kuasa kita darab. So, 2 indeks 8. Darab 3. So, darab pula 5 dengan 3 dapat 3 indeks 15. Okay. Yang ni di atas dah selesai. Okey, yang di bawah pula. Okey, asas 2. So, darablah 8 dengan 2. Indeks 8 kuasa 2. So, akan dapat 8 darab 2, 16. Okey, darab. Asas 3, 6 darab 2, 12. Okey, selesai step yang pertama. Step yang kedua, okey, kalau kita lihat dekat sini. Okey, ini asas 2. Ada juga asas 2 di bawah ni. So, ini operasi bahagi. Nampak bahagi. So, bila bahagi, indeks dia kita tolak. So, kita tulis 2. 8. Tolak 16. Okey. Seterusnya, sambung 3. Okey, darab. Okey, nampak asas 3. Bawah pun ada 3. So, operasi tolak lagi. So, kita tulis 3. Apa tolak dengan apa? 15. Tolak dengan 12. Okey, dapat. Okey, 15 tolak 12. So, akan dapat hasil asas 2, 8 tolak 16, negatif 8. Darab 3, 15 tolak 12, jawapan dia 3. Okey, tak selesai lagi kerana ini ada negatif. So, macam mana kita nak tulis? So, bila ada 2 macam ni, satu negatif, satu positif. Yang positif kita jadikan pengangka, duduk di atas. Dan yang negatif jadikan penyebut. So, akan dapat 2 indeks 8. Nampak? So, jawapan akhir kamu akan jadi macam ni lah. Nah, 3 indeks 3 per dengan 2 indeks 8. Okay, kita teruskan dengan contoh terakhir, iaitu contoh C. Okay, contoh C. 4 XY. Okay, 4 XY. Y ni ada indeks 2. Kuasa 2. Darab. Okay, darab dengan X. Indeks 5. Y. Okay, bahagi dengan kurungan 2. X. Indeks 3. Y. Kurungan ada kuasa 5. Ni banyak lah. Perhati betul-betul. So, step yang pertama. Okay, yang atas ni 4. Bermakna 4 ni 1 darab 2. So, kuasa 2. X pun kuasa 2. Y pun Y 2 dengan darab 2 dapat 4. Okey. Darab. Okey. Yang hujung ni X 5. Okey, Y tu tak ada indeks, kita letak 1. Wajib letak 1. Per dengan bawah 2 akan jadi indeks 5. X 3 darab 5, 15. Y 1 darab 5. Okay, kat sini 1 lah. 1 letak 1 kat soalan siap-siap. So, Y 1 darab 5, 5. Okay, ini step yang pertama. Okay, step yang kedua. Okay, kita cari hasil nombor tadi. 4 indeks 2 akan dapat 16. Okay, 16 per dengan cari hasil 2 indeks 5. 2 indeks 5 dapat 32.
Okey, so nampak atas ada X, bawah ada X. So bermakna kita boleh tolak. X 2. Okey, sini 2. Hujung ni ada darab dengan X 5. So bermakna tambah dengan 5 dulu. Baru kita tolak dengan 15. Nampak? Okey, yang mana tambah tulis dulu, tambah. Lepas tu baru kita tolak. Sambung dengan Y pula. Y atas ada 4. Tambah dengan 1. Sebab tu kena letak 1. Kalau tak tulis, kamu tak tambah lagi. Lepas tu bawah ada 5. So, tolak dengan 5. Okey. So, yang mana boleh kecilkan pecahan ni, kita kecilkan lah. Bahagi dengan 16, dapat 1. Bahagi dengan 16, dapat 2. So, akan dapat jawapan kamu. Nombor ni akan jadi 1/2. So, cari hasil X. 2 tambah 5, 7. 7 tolak 15. Negatif 8. So, Y akan dapat 4 tambah 1, 5. 5 tolak 5, sifar. Kena tulis dulu sifar. Okay, so macam mana kita nak tulis jawapan apabila ada negatif dan juga ada Y sifar. So, Y sifar ni bersamaan dengan 1 kan? Y sifar bersamaan dengan 1. So, bermakna 1 darab 1. So, dia akan jadi 1 juga lah di atas. So, bawah akan jadi penyebut dia akan jadi 2. Dan X ni ada negatif, nampak? So, dia akan jadi duduk di bawah. So, akan jadi 2X indeks 8. Macam tu. So, cara nak tulis. Y kenapa tak ada? Sebab Y tu adalah 1. So, kita darab 1 dengan 1. 1 atas ni, pengangka ni 1. Darab dengan Y indeks 1 ni bersama dengan 1. So, 1 darab 1, jawapan dia 1 lah. So, Y dah tak ada. Okay, boleh? So, perhati betul-betul step ni. Jalan kira dia panjang. So, kena ada lengkap semua jalan kira. Okey, so untuk latihan hari ini, okey, ada soalan objektif ataupun bahagian A. Okey, soalan nombor 1, nombor 2. Okey, tukar yang ni jadi soalan nombor 3. Okey, yang ni 4. Okey, yang ni soalan nombor 5. Okey, so salin soalan dan bulatkan jawapan yang betul. Okey, seterusnya soalan bahagian B. Okey, untuk soalan bahagian B ada kat sini ada 2 soalan. Okey, yang tadi soalan nombor 5. So, yang ni tukar jadi nombor 6. Okey, tambah nombor 6. So, tulis sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Okey, soalan dia, pernyataan dia 243 bersamaan dengan 3 indeks 5. Okey, kalau kamu tak berapa clear, 3 tu indeks 5. So, benar atau palsu. Okey, seterusnya soalan nombor 7. Okey, Raja menunjukkan beberapa ungkapan indeks. Okey, pilih ungkapan yang sama dengan nilai X indeks 5 darab X indeks negatif 3. Okey, so dalam ni ada beberapa pilihan jawapan. So, kamu pilih yang menepati X indeks 5 darab X negatif 3. So, ada 3 jawapan lagi yang kamu kena isi. Okey, sambung lagi soalan. Ada soalan bahagian B lagi. Okey, soalan bahagian B. Tadi nombor 7. So, yang ni akan jadi soalan nombor 8 lah. Okey, isi petak dengan nombor yang betul. So, lihat soalan apakah jawapan yang sesuai, yang betul untuk ada 2 soalan kat sini. Nombor 1 Roman dan 2 Roman. Okey, yang di bawah ni, okey, kamu lengkapkan jadual. Okey, yang ni akan jadi nombor 9. Okey, lengkapkan jadual. Ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jawapan yang kamu kena lengkapkan. Okey, so fahamkan betul-betul kehendak soalan. Okey. Sampai ke soalan terakhir. Okey, pemudahkan setiap yang berikut. So, ini ada pengiraan lah. So, pengiraan kamu pastikan lengkap dan jalan kerja kamu mestilah teratur So, sampai di sini saja kelas kita untuk hari ini. So, ini soalan yang terakhir, soalan nombor 10. So, siapkan latihan, selamat belajar dan kita akan sambung lagi kelas dengan hukum indeks yang berikutnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.